Terus hidupkan pagi anda bersama kami di MN Syai dan sekarang kita nak teruskan perkongsian. Okey, ini mungkin satu informasi yang sangat penting kepada mereka yang terkesan tapi kepada kita juga yang melihat kepada kes-kes yang berlaku. Hak penjagaan anak ni, Sofia. Hak penjagaan anak selepas kalau ibu bapanya sudah tiada disebabkan COVID-19. Bagaimana hak penjagaan jatuh kepada siapa dan bagaimana kita boleh menyantuni perkembangan mereka selepas kejadian trauma seperti itu. Kita terus bersama dengan peguam syariah kita pagi ini, Puan Nur Fatin Syakinah Kamarudin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Hanif dan Sofia. Ya, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Puan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita terus kepada persoalannya, Puan. Situasi COVID-19 ini, kehilangan ibu bapa, bagaimana sebenarnya kes ataupun situasi ini boleh diselesaikan berkenaan dengan hak penjagaan ini, Puan? Okey, baik. Berkenaan hak jagaan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat kehilangan ibu bapa ini, kita lihat dia akan mempengaruhi psikososial kanak-kanak tersebut, iaitu psikologi dan sosial dari sudut perkembangan dan juga emosi kanak-kanak tersebut. Jadi kita lihat ada beberapa langkah yang telah diambil oleh pelbagai pihak untuk membantu mereka dalam menangani keadaan ini. Okey, bila Puan bercakap berkenaan pelbagai pihak kan, ada yang mungkin merasakan secara automatiknya adalah keluarga terdekat untuk menjaga mereka, tetapi hakikat secara realistiknya mungkin keluarga terdekat itu mungkin tiada kemampuan untuk menjaga anak-anak yang ditinggalkan ini. Jadi bila terjadi perkara seperti itu, siapa yang akan masuk campur dan badan apakah yang memastikan kebajikan anak-anak ini, Puan? Okey, baik. Kebiasaannya kanak-kanak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 ini biasanya waris terdekat yang ambil mereka untuk hak jagaan. Namun sekiranya waris terdekat tidak dapat untuk menjaga anak tersebut atas pelbagai faktor tertentu, pihak kerajaan ataupun badan kebajikan akan mengambil anak tersebut untuk diberikan bantuan yang sewajarnya. Dan kita lihat kita lihat agensi-agensi tertentu banyak menyediakan dana sumbangan untuk membantu anak-anak tersebut survive dalam kehidupan seterusnya. Ya, Puan, okey, saya tertarik dengan agensi-agensi yang terlibat. Mungkin Puan boleh kongsikan antara realiti yang berlaku pada ketika ini, mungkin ada kes-kes yang telah pun diselesaikan oleh pihak-pihak berwajib atau bantuan-bantuan yang telah pun diberikan, kalau ada sekiranya, Puan? Ya, banyak. Kita ada lihat sebelum ni ada situasi anak-anak yatim yang ditinggalkan seramai lebih kurang 8 orang adik-beradik yang menjadi yatim piatu. Di sini kita lihat menteri yang terlibat. Sebagai contoh, Menteri Wanita Pembangunan dan Menteri Wanita dan Keluarga telah pun memberikan sumbangan dari sudut pendidikan melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk memberikan dana dari sudut pembelajaran anak-anak tersebut. Dan juga kita lihat lembaga zakat telah pun memberikan sumbangan untuk memastikan tempat tinggal anak-anak tersebut terjaga. Baik. Baik, Puan, selain kita cakap berkenaan tempat mereka untuk dijaga kebajikan pelajaran dan sebagainya, secara realistik juga kita kena memikirkan impak tragedi seperti ini terhadap keadaan mental, psikososial mereka. Jadi dalam keadaan seperti ini, sekiranya anak itu dibawa ke keluarga baru, mungkin badan kebajikan yang menjaga mereka, bagaimana kita nak menjaga psikologi dan perasaan mereka sedangkan mereka masih dalam keadaan terkejut? Mungkin Puan nak kongsikan. Benar. Banyak kanak-kanak yang kadang-kadang diorang tak tahu pun apa yang berlaku dekat diri diorang. Keadaan ni sangat menimbulkan trauma lah. Emosi mereka pun mungkin terjejas kesihatan mental mereka. Jadi kita ada menyediakan counselling untuk kanak-kanak tersebut dapat menangani emosi mereka dan juga kita boleh mengembalikan semangat mereka untuk mereka lebih kembali cemerlang menjalani kehidupan seterusnya. Ya, Puan, dari sudut emosi ni kan, ialah bila kita bercerita mengenai teori memang segalanya adalah, Puan. Sekiranya kita berdepan dengan situasi ni, apa yang perlu kita lakukan? Perkara pertama, mungkin apa perbualan yang boleh kita kongsikan bersama dengan anak-anak ini sebenarnya dalam memberitahu realiti, tapi kita tak naklah sembunyikan realiti itu kepada mereka juga. Tapi kita nak support mereka juga. Apa sebenarnya yang boleh kita lakukan, Puan, yang terbaiknya? Betul, saya percaya ada pihak-pihak yang akan dilantik untuk berhubung dengan kanak-kanak tersebut untuk memaklumkan kepada mereka secara
tidak mengejutlah agar mereka boleh terima apa yang berlaku dan memberikan suntikan semangat kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita juga lihat ada talian bantuan yang diberikan oleh kerajaan, antara lain talian kasih di 15999 untuk mereka berhubung dan meluahkan perasaan yang mereka lalui, dan juga ada individu-individu yang terlibat untuk berhubung secara dekat dan direct kepada anak-anak tersebut untuk mereka berasa tidak terbiar dan terpinggir dalam kehidupan mereka. Saya percaya perjalanan untuk membangkitkan anak-anak ini dari segi emosi dan juga untuk mereka meneruskan kehidupan adalah sesuatu yang agak sukar untuk diimbangi. Jadi satu mungkin pesanan untuk semualah bagi para ibu bapa ataupun para dewasa yang melihat anak-anak ini yang terkesan, apa yang boleh kita lakukan langkah pertamanya untuk kita menjaga kelangsungan mereka? Okey, saya percaya sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya mengambil tahu. Yang paling penting, sekiranya kejadian ini berlaku di sekeliling kita, sebagai contoh jiran kita. Betul. Maka kita perlu ambil tahu siapa yang ditinggalkan, tanggungan yang ditinggalkan oleh mereka yang meninggal itu, dan kita hulurkan bantuan dan salurkan maklumat kepada pihak yang terlibat agar mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya kepada anak-anak tersebut. Selain itu, kita boleh memberi bantuan dari sudut keuangan dan juga kita pastikan mereka tidaklah terus terbiar begitu saja. Dan juga makanan mereka, tempat tinggal. Betul. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak. Saya setuju, yang penting kita ambil tahu dahulu kan. Terima kasih banyak Puan. Betul. Kan sudi sama kami. Sama-sama. Ya, jaga diri ya. Jadi ayolah kita sama-sama ambil peranan untuk menjaga sama sendiri, bukan sekadar dalam keluarga kita saja, tetapi di sebalik pintu pagar rumah kita, apa yang sedang berlaku bagi anak-anak ini perlu kita ambil tahu juga. Baik.